Akta Seksyen 42 menjelaskan bahawa menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta menetapkan umur persara menengah yang lebih tinggi, iaitu menteri tidak mempunyai kuasa untuk mewartakan mana umur yang kurang daripada apa yang telah ditetapkan. Inilah satu pengawalan untuk memastikan bahawa apa yang diwartakan oleh menteri ialah satu perkara yang akan memberi kebaikan yang lebih tinggi kepada pekerja, bukan yang akan merosotkan lagi apa yang pekerja sudah tersedia ada. Itu satu kawalan. Tetapi di dalam perkara ini kita tengok macam mana perkembangan masa. Kalau ada keperluan pada masa yang akan datang bahawa perubahan ini mesti dibawa kepada parlimen, kita boleh buat pemindaan yang diperlu. Dato' Yang Dipertua, isu yang satu yang lain telah dibangkit ialah tentang apa keadaan fixed term contract, dan saya mau rujuk kepada bahagian di jadual di mana perkara ini telah dijelaskan. Jadual Seksyen 2, 1, akta ini tidak terpakai bahawa seseorang yang diambil kerja untuk suatu kontrak perkhidmatan bertempoh tetap termasuk apa-apa perlanjutan yang tidak lebih daripada 24 bulan. Ini selaras dengan apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Kuala Langat, bahawa kalau ada kontrak di mana yang telah dilanjutkan berkali-kali, ini telah ditetapkan oleh mahkamah bahawa ini boleh dianggap sebagai satu pekerjaan yang tetap. Oleh itu, di dalam keadaan itu, akta ini terpakai. Kalau kontrak itu sudah diulang, sudah dilanjut lebih daripada 24 bulan, walaupun itu ialah fixed term contract untuk pekerja yang sama, di dalam kerja yang sama, akta ini terpakai bahawa mereka pun kena mematuhi. Oleh itu, apa yang telah ditakut oleh ahli-ahli yang berhormat bahawa majikan boleh gunakan fixed term contract sebagai satu langkah untuk mengelakkan kegunaan akta ini telah difikir oleh pihak kerajaan, dan melalui sini telah dipastikan bahawa walaupun untuk satu tempoh masa itu diberi kecualian, tetapi kalau majikan itu buat perkara yang sama secara berterusan berkali-kali, ini akan dianggap sebagai satu kerja tetap dan mereka mesti mengikut apa yang telah ditetapkan di bawah. Okey, Menteri, saya setuju pandangan Menteri itu. Saya sangat setuju. Terima kasih kerana meyakinkan kami berkenaan dengan 24 bersambung-sambung kontraknya. Tapi isunya sekarang ialah kerja itu konsisten. Memang kerja itu ada. Dan orang yang dibuat pemain itu ialah 24 bulan dia ganti orang baru. Lepas tu dia masuk orang, dia ganti orang lama, dia masuk orang baru. Kerja yang sama, tetapi tidak diperlukan, ditutup, dia tidak dipermanentkan. Jadi apakah tindakan kementerian kalau berlakunya keadaan begitu? Isu yang sedikit berbeza itu ialah tentang contract of labour dan fixed term contract. Perkara ini kita dah bincang pada sesi yang lalu semasa pindaan dibuat untuk akta kerja, dan saya dah beritahu ahli yang berhormat dulu, kerajaan telah meminta dan menjemput pihak majikan dan pihak wakil pekerja supaya kita boleh berduduk bersama untuk mewujudkan satu peraturan yang sesuai untuk menghadapi semua isu yang berkenaan dengan contract of labour ini. Kontrak ini satu isu yang complicated, dan saya telah menawarkan kepada pihak majikan, pihak pekerja, supaya datang kita kena lihat kepada semua perkara-perkara yang berkaitan dengan isu ini, dan macam mana kita boleh lihat kepada segala kelemahan yang ada di dalam sistem ini. Kalau kita terima atau tidak terima, sistem contract for labour ada di luar. Oleh itu, lebih baik kita setuju untuk tampil ke hadapan, lihat, ambil langkah-langkah yang sepatut diambil untuk menghadapi segala kelemahan yang ada di dalam sistem itu. Menteri, itulah tujuan apa yang saya telah minta mereka, supaya kita berduduk untuk mewujudkan satu peraturan yang boleh mengambil kira segala perkara-perkara ini. Seperti yang telah disebutkan, kalau ada satu kerja yang sama di satu majikan yang sama,
tetapi yang telah untuk satu jangka masa yang panjang dibuat oleh pekerja-pekerja kontrak. Mengapa majikan itu tidak wujudkan itu sebagai satu pekerja tetap? Ini adalah isu yang kita kena selesaikan, dan saya berharap pihak pekerja, wakil-wakil pekerja akan kerjasama dengan kerajaan di dalam menyelesaikan isu itu untuk jangka masa yang panjang. Menteri, sedikit Menteri, dengan isu sama Menteri. Yang saya bangkitkan tadi dalam celahan tadi ialah yang kes yang dirujuk kepada saya ialah melibatkan kerajaan. Jadi saya kalau melibatkan swasta tu saya rasa banyak pertimbangan lain. Saya bagi contoh macam projek, suatu projek macam Politeknik Balik Pulau. Saya ingatkan hanya Politeknik di Balik Pulau, rupanya banyak lagi projek-projek yang lain, dan perkara ini dilakukan oleh kerajaan. Mereka yang datang pun kerja, ingatkan kerja dengan kerajaan secara punya masa depan. Tetapi dari 2009 sehingga sekarang nasib tidak tentu. Saya rasa menteri itu memerlukan tindakan segera daripada menteri. Menerima pandangan ini, tak kira adakah ini kerajaan atau swasta, saya ingat konsep itu sama dan kita kena menghadapi ini secara bersama. So saya di pihak kementerian kita terbuka, dan saya setuju dengan pandangan ahli-ahli yang berhormat bahawa sebagai kerajaan kita mesti mendapat satu penyelesaian kepada isu ini kerana dia leluasa dan dengan masa dia akan jadi lebih banyak, dan satu penyelesaian yang menyeluruh kepada perkara-perkara ini mesti dibuat. Lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang aduan dan cara macam aduan diselesaikan. Saya merujuk kepada bahagian 3 Seksyen 8.1 di mana seseorang pekerja yang membuat aduan, beliau telah tulis kepada Ketua Pengarah dalam tempoh 60 hari dari tarikh persaraan itu. Walau isu ini dibawa kepada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja, beliau mempunyai tanggungjawab untuk membuat 2 keputusan. Keputusan nombor 1 ialah ada aduan ini betul, iaitu perhentian ini yang dibuat oleh majikan ialah satu persaraan atau ini ialah satu penamatan pekerjaan. Ini satu isu. Kalau Ketua Pengarah berpendapat bahawa pemberhentian pekerja itu ialah persaraan awal, maka tindakan akan diambil di bawah akta ini. Kalau Ketua Pengarah berpendapat bahawa mungkin ini tidak satu persaraan awal, ini boleh jadi satu pemberhentian ke sebab-sebab yang lain, beliau boleh membuat keputusan bahawa ini aduan ini tak tepat. Dan kalau keadaan itu berlaku, pekerja itu masih ada peluang melalui bahagian 3 Seksyen 8/6 bahawa di mana walau apapun subsection 2 dan apa-apa had masa yang diperuntukkan di bawah subsection 21A Akta Perhubungan Perusahaan, seseorang pekerja boleh membuat representasi di bawah section 20 Akta Perhubungan Perusahaan jika Ketua Pengarah menolak aduannya di bawah peringatan 5A, dan representasi hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari. Kita telah mengambil kira perkara ini supaya untuk menjawab soalan yang telah dibangkit oleh Kuala Langat tadi, bahawa janganlah 60 hari sudah dihilang dan pihak pekerja tidak boleh adu kepada Ketua Pengarah di Jabatan Tenaga Kerja dan tidak boleh buat aduan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dan untuk mengelakkan keadaan ini, peluang diberi. Kalau aduan diberi sini dan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja berpendapat bahawa ini bukan satu persaraan, ini adalah satu pemberhentian pekerjaan kepada asas-asas yang lain, pekerja mempunyai peluang lepas 30 hari daripada hari keputusan dibuat oleh Ketua Pengarah untuk membuat representasi kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Oleh itu, hak pekerja di dalam perkara ini telah diambil kira supaya mereka tidak dinafikan peluang untuk mendapat representasi bau di JTK atau di JPP. Dan terusnya ialah tentang isu KWSP. Isu KWSP memang ada pelbagai jenis pandangan dan banyak yang telah dibincang di Dewan Yang Mulia ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan KWSP. Tapi kalau kita lihat kepada mengapa kerajaan ada KWSP, mengapa kita ada KWSP? Tujuan KWSP ialah untuk membuat penjimbatan wang untuk digunakan pada masa persaraan. Itulah tujuan, the main objective of KWSP. Oleh itu, satu perkara yang mesti berlaku di dalam KWSP ialah mereka dengan kelulusan undang-undang ini
caruman kepada KWSP oleh pihak majikan dan pihak pekerja akan dilanjut sampai 60 tahun. Itu tidak ada pilihan. Perubahan-perubahan itu mesti dibuat di bawah akta supaya caruman dilanjutkan daripada 55 tahun sampai 60 tahun. Perkara ini kita telah memberitahu kepada KWSP. Saya pun telah bincang dengan Chief Executive KWSP bahawa perubahan kepada akta itu dibuat supaya pihak dengan pelaksanaan undang-undang ini, pihak pekerja dan pihak majikan kena carum sampai 60 tahun. Itu tidak ada pilihan. Tetapi isu yang kedua, iaitu manakah umur sesuai untuk keluar duit simpanan KWSP. Untuk buat masa sekarang, dengan mengambil kira pelbagai jenis pandangan yang telah dikeluar oleh rakyat pada keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada keadaan yang ada pada masa sekarang. Iaitu sistem yang ada, iaitu 30% boleh dikeluar pada 50 tahun dan 70% boleh dikeluar oleh 55 tahun. Yang baki itu masih kekal dan terpulang kepada bot KWSP yang mempunyai wakil dari pihak majikan, mempunyai wakil dari pihak pekerja untuk bincang, untuk jangka masa panjang apa yang keputusan yang paling sesuai. So untuk buat masa sekarang tidak ada perubahan kepada sistem yang tersedia ada, kerana kita telah mengambil kira kerana undang-undang ini baru yang telah dikemukakan. Mungkin ada orang yang 5 tahun dahulu, 10 tahun dahulu sudah buat rancangan supaya duit ini dikeluarkan masa mereka sudah sampai 55 tahun dengan ambil kira pandangan mereka dan andaikan perasaan mereka, kerajaan telah membuat keputusan bahawa kita tidak akan membuat apa-apa perubahan kepada sistem yang tersedia ada pada masa sekarang dan cuma terpulang kepada lembaga KWSP di mana ada wakil pekerja, ada wakil majikan, ada wakil kerajaan. Biarlah mereka bincang dengan dialog, dengan konsultasi apa yang cara yang paling sesuai untuk jangka masa sekarang, jangka masa panjang dengan mengambil kira apa yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi untuk perkeso kita telah membuat keputusan iaitu untuk mendapat pension ilat. Untuk pension ilat di dalam sistem perundangan apa yang ada pada masa sekarang, kalau ada satu penyakit atau isu yang wujud sebelum 55 tahun, yang mula sebelum 55 tahun, seorang mempunyai kelayakan untuk mohon untuk mendapat pension ilat. Dan lepas itu pension ini diberi dan teruskan. Sekarang kita dalam memutuskan bahawa dengan apa yang dibuat, kelayakan ini akan dilanjut sampai 60 tahun. Itu bermaksud kalau satu penyakit wujud pada 58 tahun atau 59 tahun, ini akan memberi pekerja itu satu peluang untuk memohon untuk pension ilat. Ini diputus oleh pihak perkeso dan pihak perkeso akan membuat pindaan-pindaan yang diperlu kepada akta mereka supaya dengan pindaan yang dibuat kepada akta ini yang dengan akta ini lebih banyak rakyat. Sekarang cuma mereka yang kurang daripada 55 tahun yang layak untuk mendapat ilat. Sekarang lebih yang akan mendapat kelayakan untuk mendapat ilat sampai 60 tahun. Ini mempunyai actuarial risiko sedikit untuk perkeso. Perkara ini telah dikaji dan perkeso mampu untuk menanggung kenaikan pembayaran itu dan dengan tidak keperluan untuk menaikkan caruman dan oleh itu perubahan akan dibuat untuk akta untuk mengambil kira perkara ini. Dan ahli yang berhormat Kuala Langat telah membangkit satu isu tentang iaitu keputusan Mahkamah Perusahaan untuk membayar untuk kes-kes penamatan pekerjaan dan kuasa di bawah ketua pengarah di bawah akta ini untuk meminta majikan untuk membuat bayaran kalau ada persaraan yang lebih awal. Dia ada canggih sedikit kerana di dalam akta ini, contohnya kalau seseorang majikan bersarakan seorang pada umur 57 tahun dan ketua pengarah berpendapat bahawa apa yang dibuat oleh majikan itu ialah salah, minta majikan itu ambil balik orang ini untuk 3 tahun yang akan datang, kalau tidak membayar gaji untuk 3 tahun itu, 57 sampai 60 tahun.
Dan ahli yang berhormat daripada Kuala Langat telah minta bahawa ini selaras dengan keputusan Mahkamah Perusahaan. Tetapi mengapa di dalam akta ini kita telah memberi kuasa kepada ketua pengarah, ialah untuk satu keadaan saja. Keadaan di mana tidak ada sebab-sebab yang lain. Cuma pekerja itu dibersarakan. That means he's retired prematurely. Bukan di atas disiplin, bukan di atas sebab-sebab yang lain, tetapi dia dipersarakan prematurely di bawah kuasa-kuasa yang ada di bawah undang-undang. Oleh itu, kalau itu dibenarkan, sebenarnya kalau sudah salah, majikan ini mesti mengambil balik pekerja itu. Dan kalau tidak mengambil balik, kalau diambil balik, pekerja itu boleh kerja sampai 60 tahun. Kalau kita tidak mengadakan clause sedemikian, banyak yang majikan akan bersarakan dan kita tidak boleh melaksanakan inisiatif dan tujuan akta ini.